Itu dia tadi tinjauan yang dilakukan oleh wartawan kami, Siti Nazmimi, yang pastinya anda sendiri dapat melihat bagaimana sebenarnya tingkah laku, sikap dan perangai dalam kalangan masyarakat kita yang seolah-olah ambil mudah dan tidak indah. Betul. Dan kalau kita perhatikan rata-rata sekiranya perbincangan terbuka ini kan, tak kisahlah di kaca televisyen ke ataupun kita berbual dengan rakan-rakan ke, semua tahu berkenaan dengan rokok ni tak elok kan. Rokok ni ada kesannya apa semua, tapi masih lagi berleluasalah dan boleh kita katakan menuju ke arah end game untuk tabiat merokok ni. Makin ramai pula perokok-perokok yang menunjukkan sikap mereka itulah. Untuk itu kita nak bincangkan berkaitan dengan penguatkuasaan larangan merokok tempat awam yang semakin dilupakan. Macam tadi saya cakap dengan Rena pun, saya pun kadang-kadang dah terlupa dah. Masih lagi berkuasa ke kan? Ini yang sebenarnya kita nak bawakan bersama dengan tetamu istimewa kita secara atas talian, Cik Muhammad Rizal Rusuli, Pegawai Kesihatan Persekitaran Unit Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rina dan Hanif. Ya, Cik Rizal, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin sebagai permulaannya, difahamkan ada 20 kawasan yang diwatakan sebagai tempat larangan merokok. Mungkin sebagai kita nak refresh balik ini, nak ingatkan kembali apa-apa sebenarnya kawasan-kawasan tersebut, Cik Rizal. Hanif, sebenarnya ada 23 kawasan dilarang merokok. Pusat hiburan, hospital dan klinik, lift dan tandas awam, kedai makan. Sama ada dia ada air condition ataupun tidak, kenderaan awam dan hentiannya, lapangan terbang, premis kerajaan, Dewan Orang Ramai, Institut Pendidikan, Taman Asuhan Kanak-kanak, bas sekolah, kaunter, bank, telekom, TMB dan pos, kompleks membeli belah dan juga kaki limanya, stesen minyak, stadium, pusat sukan, bangunan bagi tujuan agama, perpustakaan, kafe internet, PLKN, premis dengan aircon berpusat, NNR, Taman Awam, Taman Negara dan Taman Negeri. Itu adalah 23 premis yang dilarang merokok. Ya. Baik, kalau kita lihat sebenarnya antara 23 kawasan larangan merokok ini, sudah tentu keberadaan kita berada di mana-mana ni, terutamanya di premis makanan. Ini secara tidak, orang kata kalau kita sendiri berada di premis tersebut, kita dapat saksikan sendiri bagaimana sikap masyarakat kita. Dan kalau selepas pandemik ini, bagi pandangan Cik Rizal sendirilah, bagaimana dari segi kepatuhan mereka ini? Semasa fasa perolehan akademik yang telah berkuasa pada 1 April tahun ini, kebanyakan premis kita tahu telah beroperasi sepenuhnya, termasuk kedai makan, jualan barang dan sebagainya. Dan semasa sebelum fasa perolehan ini, penguasaan lebih tertumpu kepada pematuhan SOP dalam pencegahan dan kawalan COVID-19. Bagi Jabatan Kesihatan Wilayah dan Putrajaya, peningkatan jumlah operasi rokok dan hasil tembakau semasa perolehan ke endemik telah pun meningkat sekali ganda, dengan jumlah tawaran notisnya meningkat sekali ganda dan juga operasinya meningkat sekali ganda. Dan pada Januari hingga Mac tahun 2022, sebanyak 262 notis kesalahan telah dikeluarkan. Namun selepas perolehan endemik, di antara April hingga Jun, 480 notis telah dikeluarkan, menjadikan jumlah terkumpul bagi Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Putrajaya sebanyak 744 notis. 30 lebih telah dikeluarkan kepada orang yang merokok. Ya, saya sebenarnya bila dibacakan statistik ni kan, notis ke, kompaun ke telah dikeluarkan, kita berasa sangat sedih lah, sebab sebenarnya dalam arti kata lain masih ramai yang ingkar dengan arahan tersebut. Menurut Encik Rizal, mungkin daripada pemantauan ini, mengapa agaknya masih lagi berlaku keculasan sebeginilah, orang ramai tidak mengindahkan peraturan-peraturan untuk tidak merokok di tempat awam ini, Encik Rizal? Ya, pelanggaran yang kita nampak kebanyakannya berlaku di kedai makan. Kita jarang melihat aktiviti merokok di stesen minyak, di dalam bangunan hawa dingin, internet, hospital, klinik. Dan di R&R juga kita jarang lihat. Walaupun R&R dengan kedai makan ni boleh kata hampir sama, ada makan dan sebagainya. Namun kita boleh lihat lebih banyak perokok yang merokok di kedai makan lah. Dan hasil daripada operasi yang kita laksanakan, kita dapati maklum balas daripada mereka bukan tidak tahu.
tentang kesalahan yang mereka lakukan. Cuma mungkin kesedaran oleh pihak yang merokok itu belum sampai untuk mereka tidak merokok. Mungkin orang yang sama boleh tidak merokok di RRR, dia tidak merokok di stesen minyak, tapi dia merokok di kedai makan bersama rakan-rakannya. Pandangan saya lah. Ya. Baik. Tapi kita juga nak tahu sebenarnya berapa nilai kompaun yang dikenakan bagi mereka yang merokok di kawasan larangan ini? Baik, Lina. Bagi mereka yang ditangkap merokok di kawasan yang dilarang merokok, tawaran kompaun yang dikenakan adalah sebanyak ringgit Malaysia 250 dan perlulah dibayar di pejabat kesihatan yang berhampiran, dan di sana ada tawaran sebanyak RM100 boleh diberikan bergantung kepada rayuan yang dikemukakan oleh orang yang kena kompaun tadilah. Cik Rizal, adakah kerana nilai kompaun yang rendah menyebabkan ramai dalam kalangan masyarakat ataupun mereka perokok ini merasakan bahawa kerana nilai rendah ini mampu bayar, jadi mereka tak kisah dan tak endah, degil dalam erti kata lain, menyebabkan situasi ini semakin berleluasa? Pada pandangan saya, Rina, tidak juga, sebab ramai yang tidak membayar kompaun, dan kita bagi mereka yang enggan membayar atau tidak membayar, kita akan bawa kes mereka untuk didaftarkan ke mahkamah untuk proses pendakwaan dan dengan izin timbalan pendakwa raya lah. Bukan kerana nilainya rendah, tapi mereka sendiri sebenarnya ingkar atau patuh dengan undang-undang. Ya. Cik Rizal, dari sudut penguatkuasaan, dari sudut pemantauan, adakah penguatkuasaan ini semakin dipertingkatkan? Sebab ialah kita memang bagi arahan, memang bagi peraturan, tapi penguatkuasaan pun penting dalam memastikan orang sedar tentang arahan tersebut, kan? Ya, setuju. Di bawah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, terdapat 5 pejabat kesihatan, iaitu Lemah Pantai, Titiwangsa, Ceras, Kepung dan Putrajaya. Kami menjalankan operasi setiap minggu di kesemua titik, dan sehingga bulan Mei tahun ini kita dah melawati 2,327 premis telah dilawati. Dan pada baru-baru ini 25 April 6, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama Sektor Inspektorat dan Perundangan dan juga Sektor Tembakau SCTC HQ bersama agensi lain seperti Kastam, PDRM, Kementerian Sipil dan DBKL telah melakukan operasi mega peringkat kebangsaan, dan hasil daripada operasi itu sebanyak 335 notis kesalahan telah dikeluarkan dengan nilai sebanyak 93,350. Operasi ini akan diteruskan di peringkat negeri-negeri dan daerah sehingga ke satu tarikh yang akan ditetapkan. Dan operasi-operasi yang kita jalankan akan dihantar ke Sektor Inspektorat dan Perundangan, dan maklumat ini akan ditweet dalam tweet KKM dan juga Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri. Ya. Baik, sebelum kita berakhir sedikitlah nasihat Cik Rizal sendiri kepada mereka di luar sana berkenaan dengan isu merokok ini. Baik, peranan orang awam sangat penting dalam memudayakan masyarakat. Merokok ini merupakan budaya. Dalam kita menghadapi ataupun mendorong adalah kita KKM juga mengharap dengan penguatkuasaan ini dapat memudayakan masyarakat. Orang awam harus akur dan patuh tentang undang-undang yang sedia ada, dan juga bagi bilik premis bawah peraturan 11 ini, terutamanya kedai makan, perlulah memasang dan melekatkan notis larangan merokok yang mencukupi. Dengan menyediakan abu rokok ataupun pengasingan kawasan, pemilik premis boleh dikenakan kompaun juga di bawah peraturan yang lain, iaitu peraturan 12, peraturan kasih tembakau. Betul. Baik, Cik Rizal, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi bersama kami pada pagi ini. Ya, semoga sasaran kita sama-samalah untuk sekurang-kurangnya di tempat awam ini tiada lagi perokok-perokok tegar ini kan yang berleluasa ini dapat sama-sama dikuatkuasakan. Okey, Encik Muhammad Rizal Rusuli, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan juga Perundangan daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Baik, kita nak berehat sekali lagi.